Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mengucapkan selamat datang dan saya mengucapkan juga tahniah kepada semua para mahasiswa yang telah berjaya mengikuti dan melanjutkan pelajaran ke Universiti Teknologi MARA. Saya mengucapkan selamat datang. Sebelum saya meneruskan perbincangan kita pada hari ini, suka saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Syam Rahayu binti Abdul Aziz. Saya seorang profesor yang dilantik untuk menerajui institusi Raja-Raja Melayu, kursi Institusi Raja-Raja Melayu di Universiti Teknologi MARA. Ya, kursi ini adalah merupakan satu jawatan akademik yang bertujuan untuk menyadakan hala tuju atau perbincangan-perbincangan tentang Raja-Raja Melayu yang dinamakan, kursi ini dinamakan sebagai kursi institusi Raja-Raja Melayu. Saya fikir apa yang saya akan kongsikan bersama para mahasiswa sekalian ialah hal-hal berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu. Ya, secara umumnya saya fikir kesemua para mahasiswa telah orang kata telah mengetahui tentang wujudnya institusi Raja-Raja Melayu di Malaysia ini. Mungkin para mahasiswa telah belajar tentang kedudukan institusi beraja di negara kita, ya. Untuk saya teruskan perbincangan ini, saya mahu berkongsi tentang beberapa perkara yang akan mungkin pelajar juga akan mengetahuinya dalam proses belajar di Universiti Teknologi MARA ini. Apa yang penting untuk kita lihat dalam perbincangan ini ialah di mana letaknya institusi Raja-Raja Melayu dari segi sejarah, keadaan sekarang dan juga pada masa hadapan. Suka saya kongsi bahawa pertama ini kita pastikan mengetahui tentang kewujudan institusi ini, kerana institusi ini seperti yang kita tahu ialah kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Pada peringkat negeri kita ada raja-raja atau dipanggil sultan. Hanya negeri Perlis lah yang menamakan pemerintah mereka sebagai raja, ya. Bagi negeri-negeri lain mereka menggunakan sultan, dan bagi negeri sembilan mereka menggunakan istilah yang di-Pertuan Besar, ya. Jadi yang Tuan Besar. Jadi di sini kita mengenali institusi itu, dan daripada peringkat sejarahnya tidak dapat kita nafikan bahawa institusi Raja-Raja Melayu ini adalah satu institusi tertua dalam pewarisan sistem pemerintahan negara kita, dan ia adalah bukan asing. Apabila kita bercakap tentang institusi beraja ini, kita dapati ia adalah satu institusi yang telah lama menjadi cara pemerintahan. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi sejarah pun, semasa Nabi Adam dahulu pun telah dimulakan institusi beraja itu sendiri. Maknanya sistem beraja ini adalah satu sistem yang telah diamalkan. Bukan saja kita mengamalkan di Malaysia kerana usia Malaysia tahun ini 63 tahun kita mengamalkan institusi beraja, tidak, ya. Sebenarnya ia telah lama berlaku, ia telah lama diamalkan oleh masyarakat dunia. Malah di alam Melayu ni, kalau saya sebut tentang alam Melayu, institusi beraja di alam Melayu ni, ia merupakan satu institusi yang telah lama menjadi sistem pemerintahan yang telah diterima. Kalau dulu masa kita kecil-kecil dulu kita belajar tentang sejarah Melaka contohnya, kan. Dari segi sejarah Melaka itu juga menunjukkan wujudnya Kesultanan Melayu Melaka. Kalau kita pergi ke utara tanah air kita, negeri Kedah tu merupakan, ada siapa-siapa dari negeri Kedah kita mesti berbangga, sebab negeri Kedah ini adalah satu negeri yang mempunyai sistem beraja yang tidak terputus keturunan raja tu, dan ia adalah antara sistem beraja yang tertua di dunia. Ya, sangat menarik kalau kita melihat pada segi sejarah
sejarah institusi beraja di negara kita. Ia bukan saja digandingkan dengan masyarakat Melayu, bahkan masyarakat yang sebelum ini juga bukan Melayu juga mengamalkan sistem beraja ini. Maknanya kalau di UiTM ni kita letakkan satu kursi ataupun jawatan akademik itu untuk bercakap tentang institusi Raja-Raja Melayu, suka kita nyatakan bahawa walaupun namanya institusi Raja-Raja Melayu, tetapi ia sebenarnya ia menjadi raja kepada seluruh warga negara Malaysia dalam konteks negara kita sekarang. Jadi dari segi amalan dunia, tidak hanya masyarakat Melayu yang mempunyai sistem beraja. Maknanya masyarakat lain juga mempunyai sistem beraja, baik masyarakat di negara China atau masyarakat di negara India, atau mungkin juga di negara-negara Melayu lain, bahkan orang putih sendiri pun, ataupun di negara-negara Eropah, negara-negara Skandinavian pun mereka mengamalkan sistem beraja. Maka tidak hairanlah kalau kita kata di Malaysia ini kita mempunyai institusi Raja-Raja Melayu. Jadi saya nak kongsikan di sini dari segi sejarahnya, saya rangkumkan ke semula. Kalau dari seluruh dunia ni kan kita nampak, tadi saya sebut di alam Melayu, iaitu di negeri-negeri contoh Kepulauan Melayu dan juga negeri-negeri Asia Tenggara, negara-negara di Asia Tenggara. Tadi di negara Barat, kalau pelajar lihat di negara Barat tu, contohlah Queen of England kan, Ratu England itu sangat masyhur sistem beraja mereka, dan mereka mempunyai sistem beraja ni 1000 tahun lebih. Kalau saya sebut Kedah tadi, maknanya Kedah, institusi beraja di Kedah tu berusia 1000 tahun lebih dah. Kalau di negara barat yang saya sebut tadi macam Great Britain, di Germany, Norway, Switzerland, mereka negara-negara Scandinavian, mereka juga mempunyai sistem beraja. Bahkan contoh negara-negara yang mempunyai ataupun di bawah bekas penjajahan British, contohnya negara-negara Commonwealth. So mahasiswa tahu kan, negara-negara yang pernah di bawah penjajahan British tu, apabila mereka merdeka, mereka dikumpulkan di bawah satu perjanjian ataupun satu kumpulan negara yang mereka namakan sebagai Commonwealth. Jadi negara-negara yang di bawah penjajahan British, apabila mereka merdeka, mereka berada di bawah kumpulan negara yang dinamakan Commonwealth. Dan kebanyakan negara yang terdapat negara di bawah Commonwealth ini juga mengamalkan sistem beraja, tetapi technically mereka meminjam Queen of England tu untuk menjadi raja mereka. Mengamalkan sistem beraja, dan mereka meminjam Queen of England itu sebagai institusi beraja di negara mereka. Contoh negara Kanada. Jadi Kanada ini merupakan sebuah negara Commonwealth. Mereka tidak ada raja di negara mereka, tapi mereka meminjam Ratu England, ya. Meminjam Ratu England. Begitu juga negara seperti New Zealand, negara seperti Australia, mereka mempunyai sistem beraja, tetapi mereka tidak ada raja sebagaimana kita mempunyai raja di negara kita. Bahkan mereka merasakan sistem beraja itu adalah sistem yang efektif untuk, ataupun sistem yang yang boleh menjadi elemen-elemen semak dan imbang, sistem yang boleh mendatangkan kestabilan kepada negara. Jadi mereka mahu mengamalkan sistem raja berperlembagaan itu. Walaupun raja itu kadang-kadang bagi mereka hanyalah sekadar simbol berbanding dengan raja di negara kita yang mempunyai beberapa peranan dalam pentadbiran dan pemerintahan negara yang saya akan cuba kongsi dengan para mahasiswa selepas ini. Jadi dari segi sejarah saya sebut di Asia, di Asia Tenggara, di Barat, malah di Asia Barat itu juga kita dapati amalan sistem beraja ini tidak asing, kan? Contoh negara-negara Arab juga mengamalkan sistem beraja. Jadi saya nak ringkaskan bahawa sistem beraja ini adalah satu sistem yang dikenali di seluruh dunia, dan ia juga merupakan satu sistem yang sangat relevan dari dahulu sampai kini, ya.
Itu dari segi sejarah. Jadi mengambil kira kepentingan kedudukan institusi beraja di negara kita ini, maka universiti kita, itu Universiti Teknologi MARA, pada tahun 2014 telah memulakan cadangan. Cadangan untuk apa? Untuk menubuhkan satu kursi ataupun jawatan akademik yang utama ini untuk menentukan apakah yang boleh dilakukan untuk kelestarian institusi beraja. Mungkin mahasiswa faham kan apa maksud perkataan lestari itu? Mengekalkan, mengukuhkan, menyemarakkan lagi kefahaman orang kita terhadap institusi beraja di negara kita. Maka UiTM dengan bangganya menghasilkan sebuah kursi atau jawatan akademik ini untuk kita meneruskan kelangsungan kelestarian institusi beraja. Jadi pada tahun 2017 direalisasikan oleh UiTM ini dengan perkenan Majlis Raja-Raja sendiri. Kita menubuhkan satu kursi dan telah berjalan kursi ini hanya baru berusia 2 tahun dan saya merupakan penyandang yang kedua dan kita sekarang di usia 3 tahun kursi ini, ya. Jadi tujuan penubuhan kursinya tidak lain tidak bukan iaitu untuk melestarikan kedudukan institusi Raja-Raja Melayu di negara kita ini. Jadi di sini saya mengambil peluang ini untuk menceritakan kenapa UiTM atau Universiti Teknologi MARA ini mengambil peluang untuk ataupun mengambil tanggungjawab lah, saya kata lebih kepada tanggungjawab untuk kita menentukan hala tuju untuk kita melestarikan institusi beraja atau institusi Raja-Raja Melayu di Malaysia ini, ya. Pertamanya kita lihat dari segi sejarah. Mungkin sebelum inilah saya tak nafikan mungkin kita sebagai warga negara Malaysia mahu melihat institusi beraja di negara kita ini memainkan peranan yang amat penting, terutamanya dari segi kestabilan politik, kestabilan ekonomi, kestabilan sosial, termasuklah perpaduan orang-orang kita tidak kira orang Melayu atau orang bukan Melayu. Sebab untuk kita membina sebuah negara bangsa, mahasiswa semua sudah maklum bahawa membina sebuah negara ini kita harus faham bahawa ia bukanlah suatu yang mudah. Ya, ia bukan suatu yang mudah. Mahasiswa adalah bertuah kerana dapat hadir ke sebuah menara gading, tempat belajar yang sangat tinggi dalam kalangan masyarakat kita untuk memastikan bahawa kelestarian negara bangsa umumnya, ya, dan juga untuk memastikan kelangsungan, kemerdekaan dan kedaulatan negara kita. Jadi dalam kita membentuk sebuah negara bangsa, apa yang paling utama kita perlu dapat ialah kita perlu ada ialah tentang tiang-tiang pembinaan negara itu, ya. Maknanya kalau kita nak bina negara, contoh mungkin mahasiswa dah belajar dulu masa tingkatan 4 atau tingkatan 5 kan, kita belajar untuk menubuhkan sebuah negara kita mesti ada persempadanan. Okey, geografi lah, maknanya kalau negara kita ada dari Perlis hingga ke Sabah, ya, dari negeri-negeri yang membentuk tanah air kita ini. Yang keduanya, kita hendaklah mempunyai sistem perundangannya, kita hendaklah mempunyai rakyatnya, kita mempunyai sistem-sistem lain yang supaya negara kita ini boleh dijamin kemakmurannya, terutamanya dari segi ekonomi dan juga perpaduan, tu, ya. Jadi apabila kita mahu membentuk sebuah negara, sudah tentu kita memilih sistem pentadbiran itu. Mari kita pergi lihat sejarah negara kita sendiri, ya. Saya mula pada tahun 1895. Apa pentingnya pada tahun 1895, ya? Kalau kita menyelusuri sejarah, mahasiswa dulu belajar pada tahun 1890-an itu tertubuhnya negeri-negeri Melayu bersekutu. Kalau kita nak mula dari awal tu boleh juga, ya. Macam kita nak lihat kemasyhuran Empire Melaka itu juga penting kita tahu kan, tapi disebabkan masa kita pun tidak banyak untuk saya berkongsi keseluruhan itu, saya mula pada tahun 1895, ya.
1895 itu kita dah ambil masa semasa British telah datang dan menjajah negara kita lah, ya, ataupun mentadbir negara kita. Maka pada tahun 1895 itu negeri Johor untuk tidak dimasukkan dalam negeri Melayu Bersekutu. Mahasiswa tahu kan negeri Johor bukanlah sebuah negeri dalam negeri-negeri Melayu Bersekutu. Jadi negeri Johor menyatakan bahawa kami mempunyai perlembagaan, kami adalah sebuah negara yang merdeka, sultan kami adalah sultan yang berdaulat. Jadi di situ peranan institusi beraja itu ada. Ini menunjukkan sekiranya kita mempunyai institusi beraja, itu adalah sinonim. Itu dah bermakna negara kita adalah negara yang berdaulat. Jadi negeri Johor ini adalah negeri yang menyatakan negerinya merdeka dan berdaulat. Kenapa? Kerana mereka ada rajanya dan rajanya telah menunjukkan satu bukti bahawa negeri ini adalah negeri merdeka dengan adanya perlembagaan bagi negeri Johor. Pada tahun 1911 pula negeri Terengganu. Negeri Terengganu Darul Iman, ya. Kalau negeri Johor Darul Takzim. Jadi negeri Terengganu pada tahun 1911 telah memperkenalkan satu perlembagaan bagi negeri Terengganu. Kita tahu juga ni Terengganu senyum seumur tak dia punya tagline tu kan. Terengganu comel. Itu negeri Terengganu itu adalah sebuah negeri yang terletak dalam kumpulan negeri Melayu yang tidak bersekutu. Negeri Terengganu ni juga pada tahun 1911 menetapkan sebuah perlembagaan. Bila ada perlembagaan dalam negeri Terengganu ni, saya nak cakap Arab sikit lah, ya. Di negeri Terengganu, perlembagaan dia namanya, perlembagaan yang dibuat pada tahun 1911 di negeri Terengganu tu namanya Itqanul Muluk Bita'dilus Suluk. Maknanya, Al-Muluk tu maknanya raja tau. Itqanul Muluk, bila kita hendak melantik raja dan sistem pentadbiran yang adil. Itqanul Muluk Bita'dilus Suluk. Maknanya, raja itu mentadbir negara dengan adil, raja itu mentadbir negara dengan akhlak yang mulia. Jadi, pokok pangkalnya sini, ada pokok isu yang saya mahu bawa pada mahasiswa sekalian ialah negeri Terengganu mempunyai sebuah perlembagaan yang mengangkat kedudukan rajanya. Itqanul Muluk, mengangkat kedudukan rajanya. Jadi, bermula daripada negeri Johor 1865 dan Terengganu 1911, institusi beraja itu sangat penting di negara kita. Ya, walaupun saya sebut tadi, ya, negeri Kedah itu adalah negeri yang mempunyai sejarah kesultanan yang lebih panjang berbanding dengan negeri-negeri lain di tanah Melayu ini. Kita juga walaupun begitu kan, saya nampak para pelajar pun mungkin sebelum ini belum mentelaah mengkaji secara mendalam tentang Kesultanan Kedah itu. Sebab saya mula yang moden lah 1865, tapi saya kena ingatkan pada mahasiswa dan ingatkan pada diri saya juga bahawa sistem beraja di negeri Kedah itu adalah sistem beraja yang sudah tua usianya dan masih lagi relevan dan telah berjaya, dalam bahasa orang lama lah dia panggil evergreen, ya, malar hijau. Maknanya relevan daripada masa ke semasa dan tidak pernah hilang peri pentingnya institusi beraja ini. Baik. Apabila kita mahu merdeka, saya ringkaskanlah cerita. Jadi cabarannya berlaku apabila adanya cubaan daripada British untuk menanggalkan kedaulatan raja, untuk memansuhkan kedaulatan raja kita. Mahasiswa pernah dengar Melayan Union kan? Melayan Union ni adalah satu gagasan yang dibawa oleh British yang tujuannya ialah untuk menetapkan, mengukuhkan lagi British tu, kedudukan British dan campur tangan British ke negara kita. Hasil daripada Melayan Union itu yang dihasratkan oleh British ialah mereka mahu memindahkan kedaulatan raja kita, raja-raja Melayu ni, kepada raja di England. Jadi di situ kebijaksanaan pemimpin kita yang lampau semasa tahun 1946 itu, kebijaksanaan mereka, kita harus berterima kasih kerana mereka telah menyekat kemarahan British untuk mengambil dan mengubah, memansuhkan kedaulatan raja-raja Melayu kita untuk dibawa kepada Ratu England.
Selepas ni kalau ada mahasiswa, selepas ini mahasiswa berkunjung ke England contohnya ya, di depan istana Buckingham England tu mereka buat tugu tau. Mereka buat tugu-tugu negara yang telah mereka datang, mereka cacah dan mereka takbirkan tu. Contoh bagi negara kita, mereka letak dekat situ The Malay States. Satu tugu yang saya rasa tingginya lebih kurang 10 nak kata 10 kaki, 10 meter ke atas, 10 tak sampai 10 meter, tapi saya rasa tinggi, dia tulis Malay States kat situ. Menunjukkan bahawa ini adalah negara-negara yang telah pernah di bawah pemerintahan atau penjajahan British. Mereka dengan bangganya buat tugu tersebut ya. Jadi di sini apabila British cuba memansuhkan kedaulatan raja-raja tu dengan mengambil kedaulatan raja-raja Melayu, nak pindah kepada raja di England. Masa tu raja lagi, Queen belum ya. Jadi di sini Queen, saya ingat tahun 1952 baru ada Queen di England ya. Yang sebelum tu raja ya, King. Jadi orang-orang Melayu sedar bahawa kepentingan kedudukan institusi raja ni cuba diambil ataupun dimasukkan oleh British. Jadi orang Melayu mengambil pendekatan untuk menentang Malayan Union. Untuk menentang Malayan Union atas dua sebab kan. Pertama, kerana memindahkan kedaulatan raja-raja Melayu kepada Raja England tadi. Jadi orang Melayu sedar tentang tipu muslihat itu. Kononnya Malayan Union ni ialah untuk menjelaskan pentadbirannya, untuk memudahkan pentadbiran British. Tapi sebenarnya ada di sebalik itu niat tidak baik. Niat tidak baik British ni untuk mengambil kedaulatan raja-raja Melayu secara tidak langsung. Mahasiswa kena ingat, belajar kita selepas ini, kita belajar bagaimana teknik dan strategi British ini sebagai penjajah ya. Kita tak nafi bila mereka datang ke sini, British ni mereka bawa pendidikan, mereka bawa pembangunan dari segi kemudahan infrastruktur seperti jalan-jalan kereta api, mereka menubuhkan maktab-maktab perguruan, mereka menubuhkan sekolah-sekolah ya. Tetapi kita kena ingat juga dalam kebaikan British itu ada juga tindakan-tindakan mereka berkenaan dengan institusi beraja ini. Mereka cuba mengambil kedaulatan raja-raja. Tapi apabila Malayan Union boleh atau telah berjaya dimansuhkan ataupun dilemahkan, maka kembalilah institusi beraja itu dengan kedaulatannya. Dan dipendekkan cerita, apabila gagalnya Malayan Union, saya nak sebut juga di sini ialah gagalnya Malayan Union kerana perpaduan orang-orang Melayu. Ini penting untuk mahasiswa ambil dan lekatkan ia dalam hati kita bahawa perpaduan itu adalah penting untuk kita meneruskan kelangsungan negara kita. Jadi institusi beraja ini selepas Malayan Union itu kembali mendapatkan kedaulatan ni. Sebelum saya teruskan, perkataan kedaulatan ni mahasiswa pernah dengar kan? Kedaulatan. Tetapi kita faham tak apa maksud sebenarnya kedaulatan itu? Kedaulatan itu bermaksud dia mempunyai, ini pada pandangan saya dan tafsiran saya apabila saya merujuk kepada Kamus Dewan. Ini kita belajarlah rujuk kepada Kamus Dewan. Perkataan kedaulatan itu datangnya daripada perkataan daulat. Ada orang menyatakan kedaulatan itu daripada perkataan daulah. Tapi dalam konteks alam Melayu, dalam konteks kepercayaan orang Melayu, kedaulatan itu berkaitan dengan kesungguhan, berkaitan dengan kekuasaan, kepunyamilikan raja itu. Raja sebagai tuan. Maknanya dalam konteks orang moden, bahasa moden, perkataan sovereignty atau daulat itu bermaksud kuasa dan kekuasaan. Kuasa ni kita ada ability, legitimate, sah kuasa kita tu untuk kita laksanakan juga. Bukan hanya ada kuasa, tapi kita boleh melaksanakan. Itu kekuasaan kita itu boleh dilaksanakan. Jadi kedaulatan ni ada dua elemen yang penting lah. Maknanya kita ada kuasa dan kita boleh melaksanakan kuasa tu. Sebab ada juga kan, ada orang ada kuasa tapi dia tak boleh laksanakan kuasa. Jadi untuk perkataan kedaulatan ni dia mesti ada dua. Iaitu punya kuasa dan juga kekuasaan untuk melaksanakan kuasa tersebut. Baik. Jadi apabila kita mahu merdeka, ini saya langsungkan kepada
kemerdekaan itu kita telah berjaya menepis cubaan British pada tahun 1946 dan kita nak merdeka. Okey, apabila kita nak merdeka ni kita perlu ada satu perlembagaan. Sebab sekarang mungkin pelajar pun pernah dengar kan perkataan perlembagaan tu. Lagi kita nak seolah-olah bila kita nak merdeka ni kita nak lembagakan, institutionalize dalam bahasa Inggerisnya. Institutionalize maknanya kita nak zahirkan sebuah negara tu. Bila kita nak zahirkan sebuah negara, dia mestilah ada satu proses. Proses itu yang mungkin mahasiswa dah belajar hari tu tentang proses membuat perlembagaan dan juga mengadakan perjanjian untuk kemerdekaan. Sebab kita dah lama dalam pemerintahan British, dalam pentadbiran British, dalam penjajahan British, maka apabila kita nak keluar daripada penjajahan, daripada pemerintahan dan pentadbiran British tu, ada perjanjian antara kita dengan British. British tak boleh lagi meletakkan kuasa mereka ke atas kita kerana kita sebagai sebuah negara merdeka, kita sudah mempunyai kedaulatan kita sendiri. Di sini datangnya peranan institusi beraja. Bila kita nak buat perlembagaan pada tahun 1957 tu, 1956 sebelum tu kita dah bincang-bincang. Kan macam mana kita nak buat nak capai kemerdekaan ni. Antara pihak-pihak yang penting dalam gubalan perlembagaan itu ialah raja-raja Melayu. Kita tidak boleh nafikan fakta sejarah ini. Tapi saya pun tidaklah mahu bernostalgia tentang sejarah. Sebab saya fikir kalau kita sentiasa mengambil pendekatan itu yang berlaku dahulu, dia mungkin kita kena sesuaikan dengan keadaan sekarang. Nanti saya kongsi dengan para mahasiswa, adakah institusi beraja yang kita anggap itu hanya sesuai pada masa itu masih lagi sesuai sekarang. Saya cuba kongsi selepas ini. Tapi di sini untuk poin ini, saya menyatakan bahawa semasa kita nak merdeka dahulu, kita tidak boleh nafikan, kita tidak boleh pinggirkan bahawa institusi beraja itu memainkan peranan penting. Pernah tak mahasiswa lihat perjanjian kemerdekaan kita? Pernah tak kita lihat? Sebab dia untuk kita merdeka, kita ada beberapa instrumen. Dalam bahasa undang-undang dia panggil instrumen, ya. Dia sebenarnya adalah dokumen. Contoh perjanjian kemerdekaan 1957. Itu adalah instrumen. Ataupun itu adalah dokumen yang sangat penting. Pernah tak kita baca? Sekarang saya fikir mahasiswa pemimpin saya masa hadapan ni, mahasiswa kena lihat sejarah negara kita. Saya selalu kata sejarah itu sekolah. Dia seperti sekolah. Kita belajar daripada sejarah. Okey. Balik di situ, perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Perjanjian Kemerdekaan 1957. Ini dua perkara berbeza, dua instrumen berbeza. Kedua-dua itu adalah dokumen yang diperkenan oleh Majlis Raja-Raja. Malah, Raja-Raja lah yang menandatangani Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu. The Federation of Malaya Independence Act. Mereka, baginda semua menandatangani persetujuan. Masa tu kita ada 9 orang Raja Melayu. Institusi yang di-Pertuan Agong belum dicipta lagi. Ya, belum dibuat lagi sebab yang di-Pertuan Agong ini, tahta yang di-Pertuan Agong itu terzahir atau dilahirkan apabila kita ada perlembagaan 1957 tu. Sebelum 57, kita nak buat perlembagaan, perjanjian kemerdekaan semua dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja. Bahkan apabila kita, biasa kita dengar Reid Commission kan, Suruhanjaya Reid kan untuk buat draft kan perlembagaan kita. Sekarang kita jangan silap faham bahawa Raja-Raja juga memainkan peranan dalam gubalan perlembagaan, bukan Suruhanjaya Reid saja. Jadi bila Suruhanjaya Reid dilantik, lantikan itu juga adalah perkenan daripada Majlis Raja-Raja, the Royal Highnesses. Suruhanjaya Reid itu sendiri. Jadi bila Suruhanjaya Reid dilantik, saya tak huraikan Suruhanjaya Reid dia, saya percaya mahasiswa telah lama belajar tentang Suruhanjaya Reid ni, dah belajar dalam form 4, form 5, bahkan mungkin masa tingkatan 1 pun dah belajar tentang Reid Commission kan, Suruhanjaya Reid tu. Atau Suruhanjaya Perlembagaan lah, dalam bahasa undang-undang kita panggil Suruhanjaya Perlembagaan. Tapi kalau dalam bahasa ramai ni kita panggil Suruhanjaya Reid. Jadi yang penting di sini ialah kadang-kadang orang
kurang mengangkat peranan institusi beraja itu sendiri. Apabila Suruhanjaya RIT dah buat draft perlembagaan tu kan, untuk Tanah Melayu yang merdeka, maka Suruhanjaya RIT juga draft itu juga telah diperiksa oleh institusi beraja. Bila dipersetujui, barulah institusi tersebut meluluskan. Institusi beraja tu meluluskan perlembagaan kita atau draft yang dibuat oleh Suruhanjaya RIT. Barulah draft perlembagaan itu melalui proses perundangan seperti dibahaskan dalam parlimen dan sebagainya. Apa yang sekarang kita datang kepada, kita sekarang mencapai kepada dah sampai kepada satu poin yang saya nak kongsi tentang kedudukan institusi beraja dalam perundangan negara. Itu poin yang kita akan rungkaikan dalam hal berkaitan kedudukan institusi beraja itu di negara kita dari semasa kita merdeka sampailah ketika ini. Ya, baik. Para pelajar mungkin, mahasiswa semua mungkin telah memerhati beberapa keadaan di negara kita kan. Tapi dari segi sejarahnya, mungkin kita dalam sistem kita ni kita perlu merungkaikan dengan lebih lanjut. Baik, semasa kita nak buat perlembagaan itu, semasa Suruhanjaya RIT nak buat perlembagaan itu, raja-raja telah menetapkan term dia. Perkara yang perlu dibuat oleh Suruhanjaya RIT antara lain ialah menjaga atau menjamin kedaulatan raja. Menjamin kedudukan raja dengan beberapa kuasa yang diberikan oleh perlembagaan kepada institusi beraja. Jadi di sini kita lihat, sekarang dalam negara kita seperti yang kita belajar dahulu, kita mengamalkan dua sistem, iaitu sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Apa itu demokrasi berparlimen? Maknanya kita ada pilihan raya, kita ada institusi parlimen dan kemudiannya kita ada pentadbiran yang diketuai oleh Perdana Menteri melalui Jemaah Menteri. Ini bahagian demokrasi berparlimen. Di bahagian raja berperlembagaan, kalau awal tadi saya menyebut tentang ada satu institusi beraja di negeri, keduanya kita ada institusi yang di-Pertuan Agong pada peringkat persekutuan, dan ketiganya kita ada Majlis Raja-Raja. Okey, Majlis Raja-Raja ni adalah satu majlis yang dianggotai oleh semua raja. Dari 9 orang tu, dan apabila kita merdeka, kita tambah lagi ahli dalam Majlis Raja-Raja itu ialah Tuan Yang Terutama atau kita panggil Yang di-Pertua Negeri bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Jadi apabila kita merdeka, kita amalkan dua sistem ini, sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kedua-dua sistem ini diberikan kuasa-kuasa yang tertentu. Jadi sekarang kita nampak di negara kita ni, bila ada dua sistem tu, ia kadang-kadang boleh bertindan kuasanya atau ia boleh terpisah kuasanya. Jadi apa yang penting di sini ialah saya mahu kongsi, disebabkan ini adalah slot untuk kerusi institusi Raja-Raja Melayu, saya akan bincangkan tentang kuasa, hak, tanggungjawab raja-raja ini terhadap negara kita dan juga bagaimana institusi beraja ini boleh diselaraskan dengan sistem raja berperlembagaan. Ini isu penting untuk para mahasiswa meneliti. Pentingnya kedudukan institusi beraja. Ya. Pertama, saya akan merujuk kepada peruntukan-peruntukan perlembagaan. Kenapa itu penting? Kerana saya mahu para mahasiswa memberikan mendapatkan satu kesedaran tentang peranan yang dimainkan oleh raja-raja berdasarkan kepada undang-undang tertinggi negara. Di sini mungkin saya boleh kaitkan dengan sedikit prinsip di dalam rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Disinonimkan raja dan negara. Saya selalu tanya, kenapa dalam rukun negara itu disebut raja dan negara? Kenapa tidak dipisahkan kesetiaan kepada raja dan prinsip yang seterusnya kesetiaan kepada negara? Kenapa dicantumkan raja dan negara itu? Saya fikir mahasiswa pun pernah tertanya-tanya dalam diri sendiri. Tapi adakah mahasiswa semua mempunyai jawapan kepada kenapa raja disamakan dengan negara? Kenapa? Sebab raja adalah
punca kepada kewujudan negara. Punca kepada kewujudan negara. Ini tafsiran saya ya. Kenapa saya katakan raja itu punca kepada kewujudan negara? Ingat saya sebut tadi, perjanjian kemerdekaan juga ditandatangani oleh institusi beraja, oleh raja-raja. Kalau tiada raja atau raja itu tidak mahu menandatangani, maka tidak merdekalah negara kita. Yang keduanya, raja itu adalah punca kuasa kepada negara kita. Nanti kita lihat dalam perlembagaan persekutuan. Baik, di sini punca kuasa kepada negara kita. Kalau dalam konteks lain, raja itu adalah maruah negara, raja itu adalah lambang kepada negara, raja itu adalah simbol kepada hubungan negara kita dengan masyarakat antarabangsa. Baik, saya cuma mahu huraikan sebagai raja sebagai punca kuasa kepada negara. Jadi perincian-perinciannya saya akan ambil daripada peruntukan-peruntukan perlembagaan. Baik. Pertama, perkara 32 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong adalah ketua utama negara. Ini bila kita kata ketua utama negara, walaupun kita ada Perdana Menteri, but the first man, orang pertama negara kita adalah Yang di-Pertuan Agong. Kita tidak nafikan bahawa kita ada pimpinan yang dipilih melalui demokrasi berparlimen yang mengepalai jemaah menteri. Kita tahu wujudnya sistem jemaah menteri itu. Tapi kalau kita lihat dalam perlembagaan, Perdana Menteri merupakan orang pertama yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Tetapi punca kepada kewujudan negara, punca kuasa yang ada pada negara kita ialah pada institusi Yang di-Pertuan Agong, iaitu institusi yang menjadi ketua kepada negara. Kan? Jadi di sini kita lihat juga kepada kuasa yang ada pada Yang di-Pertuan Agong melalui konsep pembahagian kuasa. Kalau kita lihat dalam perkara 39 Perlembagaan Persekutuan, kuasa eksekutif adalah terletak kepada Yang di-Pertuan Agong. Kuasa eksekutif ini apa? Iaitu kuasa untuk melaksanakan pentadbiran negara. Saya percaya ada antara mahasiswa yang berada di sini pada hari ini, ibu bapa mahasiswa ini bekerja dengan kerajaan. Maka apabila ibu bapa kita mahu melaksanakan tugas mereka menggunakan satu sampul surat yang tertera di atasnya ialah urusan Seri Paduka Baginda. Kenapa di agensi-agensi kerajaan ini mereka menggunakan urusan Seri Paduka Baginda? Kerana mereka melaksanakan kuasa eksekutif yang sebenarnya dalam perlembagaan itu diletakkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi walaupun kita penjawat awam, kita menulis surat melalui sampul surat yang letakkan di dalamnya surat-surat berkaitan dengan agensi kerajaan, tetapi di atasnya tertera urusan Seri Paduka Baginda. Kalau urusan Seri Paduka itu maksudnya melaksanakan kuasa raja, kuasa institusi beraja. Itu pentingnya, maknanya agensi kerajaan juga melaksanakan kuasa, iaitu kuasa yang dimiliki oleh Yang di-Pertuan Agong menurut frasa yang ada dalam perkara 39 Perlembagaan Persekutuan. Dan kedaulatan raja-raja atau Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja lain tu dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan pada perkara 181 Perlembagaan Persekutuan. 181 menyatakan bahawa kedaulatan itu dimiliki oleh raja-raja. Termasuk kalau rakan-rakan mahasiswa yang berasal dari Negeri Sembilan, kita ada pembesar-pembesar bagi negeri itu kan, yang kita panggil undang untuk luak-luak tertentu di Negeri Sembilan. Pembesar-pembesar ini juga mempunyai kedaulatan mereka. Menarik. Saya fikir selepas ini mahasiswa mesti berasa nak tahu lagi tentang kedudukan institusi beraja ini. Dan sekali saya sebut tentang kedudukan institusi beraja sebagai ketua negara, sebagai pemilik kuasa eksekutif, dan institusi beraja juga dari segi keselamatan memainkan peranan yang sangat penting. Di sini disebut dalam perkara 41 Perlembagaan Persekutuan bahawa Yang di-Pertuan Agong itu merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. Dalam bahasa Inggeris dia panggil Supreme Commander of the Armed Forces. Maksudnya dari segi keselamatan, dari segi pelaksanaan kuasa,
dimiliki oleh institusi beraja. Itu peri pentingnya kedudukan raja. Kenapa raja ini perlu diberikan kedudukan yang sangat penting dalam perundangan negara? Kenapa? Para mahasiswa mesti selepas ini menggali lebih banyak lagi informasi berkenaan dengan institusi beraja. Dan saya undang mahasiswa sekalian ke kerusi institusi Raja-Raja Melayu di bangunan akademik Perpustakaan Pitar 2, Perpustakaan Tuan Abdul Razak kedua. Dan saya undang semua mahasiswa untuk lebih mengenali institusi beraja. Apa yang saya kongsi pada hari ini cuma teaser, satu tarikan untuk mahasiswa selepas ini selangsungnya menghubungi kerusi institusi Raja-Raja Melayu untuk kita sama-sama memahami peranan, kepentingan dan yang paling utamanya ialah kedudukan masa depan institusi beraja, mengambil kira peranan yang baginda semua akan mainkan. Dan secara segala perinciannya akan saya cuba bawakan apabila kita bertemu di kursi atau pejabat kursi institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi MARA ini, ya. Saya banyak lagi yang saya mahu kongsi dengan para mahasiswa sekalian, tetapi oleh kerana masa yang sangat cemburu pada saya, maka saya berakhir di sini untuk perkongsian ini. Walaupun saya perlu nyatakan, walaupun saya fikir banyak lagi, dan apa yang saya mahu para mahasiswa atau saya harapkan daripada mahasiswa ini ialah mahasiswa akan menjadi pewaris bangsa. Mahasiswa merupakan pemimpin saya dan saya mahukan institusi beraja ini sentiasa dilestarikan. Maka kefahaman kepada institusi beraja ini hendaklah kita sama-sama teroka ataupun mencari bahan-bahan untuk kita ataupun perbincangan-perbincangan selangsungnya untuk kita meneruskan identiti negara ini. Dalam masa 100 tahun merdeka akan datang, pada tahun 2057, 2056 nanti, saya harap mahasiswa akan sentiasa menjadi pendinding dan pembimbing kepada institusi Raja-Raja Melayu. Sehingga kita bertemu lagi di kerusi institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi MARA di bangunan akademik Pitar tingkat 5. Saya ucapkan sekali lagi, saya ucapkan tahniah kepada para mahasiswa sekalian. Semoga kalian maju jaya kemudiannya menjadi pewaris bangsa, menjadi pemimpin saya, pemegang amanah negara. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.